سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sedang penonton, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini dalam kelas tuition UPKK yang diadakan pada setiap hari Khamis jam 9.15, manakala hari Jumaat pada jam 8.15 insya-Allah. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan sambung pula. Yang pertama sekali, pelajaran akidah muka surat 29. Pelajaran akidah muka surat 29. Jadi para pelajar yang ada buku nota padat tu bolehlah buka muka surat 29, tajuk dia sifat hayat. Sifat hayatun. Baik. Jadi sifat hayat ni salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf dan wajib beriman dan wajib i'tiqad serta berdalil. Itulah kewajipan seorang mukallaf mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan percaya, beriman serta i'tiqad di dalam hati dan juga berdalil. Baik. Yang pertama sekali, apakah sifat hayatun, sifat hayat?
Pengertian hayatun. Hayatun artinya hidup. Hayatun bahasa Arab, bahasa kita panggil hidup. Ataupun terjemahan yang lebih tepat adalah perhidup. Dengan sifat hayatun ataupun perhidup, itulah Allah Subhanahu wa taala hidup. Bila Allah Taala ada sifat perhidup, maka Allah Taala pun hidup. Jadi Allah hidup tanpa ada permulaan dan pengakhiran. Tak sama macam kita. Hidup kita ada permulaan, iaitu kita dilahirkan, dan hidup kita ada pengakhiran, itulah kematian kita. Jadi Allah hidup tu tak sama macam kita lah. Itu Allah hidup tanpa ada permulaan, tanpa ada pengakhiran. Itu yang pertama. Kemudian Allah hidup dengan berdiri dengan sendiri, tanpa diperanakkan. Allah Ta'ala tu dia ada dengan diri sendiri dah. Tak ada orang beranak dia. Kalau kita sebagai manusia ataupun makhluk binatang dan sebagainya, ada tu dengan diperanakkan, dengan dilahirkan. Allah Ta'ala tak ada itu dengan sendiri dah, tanpa diperanakkan. Serta bersifat baqa'un. Serta Allah itu bersifat dengan baqa'un. Baqa'un artinya iaitulah kekal selama-lamanya. Zat Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran. Tidak ada binasa bagi zat Allah Ta'ala. Kalau zat kita ada binasa. Binasa kita dipanggil mati. Binasa kita manusia ini dipanggil mati. Begitu juga makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Binasanya adalah dengan kematian, dengan mati. Kemudian lawan sifat hayatun. Sifat hayatun lawan dia apa dah? Mautun. Mautun. Sifat hayat lawannya adalah mautun. Mautun ni adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Mautun artinya mati. Jadi Allah Ta'ala ni mustahil mati. Sebab Allah Ta'ala ni baqa'un, bersifat dengan baqa'un, kekal. Kekal selama-lamanya zat Allah Ta'ala. Tidak ada mati bagi zat Allah Ta'ala. Tidak ada binasa bagi zat Allah Ta'ala. Jadi mautun ni, mati ni adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil ni apa dah? Mustahil ni adalah perkara yang tidak boleh diterima oleh akal. Itu dipanggil mustahil. Apa dia mustahil atas Allah, bagi Allah? Iaitulah mati. Yang dipanggil bahasa Arab mautun. Jadi Allah ini mustahil mautun, iaitulah mati. Kerana zat Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran, tidak ada binasa, tidak ada mati bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di sini dipanggil jika fardu takdir. Jika kalau fardu takdir, Allah mati, alam ini tidak akan wujud. Kalau Allah tu mati, maka alam ni tak wujud. Sebab nak wujudnya alam ini, Allah mestilah hidup. Jadi alam ini menjadi dalil, menjadi tanda kata Allah itu hidup. Kalau Allah mati, maka alam ini pun tidak ada. Maka alam ini pun tidak ada. Baik. Kemudian, hukum mempercayai Allah bersifat hayatun. Apakah hukum? Baik. Assalamualaikum Ustaz Adam Mikael. Waalaikumsalam. Ada juga seorang, ingatkan tak ada langsung. Tak apa. Adam Mikael tolong share lah. Tolong share. Dalam grup ke apa kan, takut dia lupa. Ramai yang tak masuk ni. Baik, jadi hukum mempercayai Allah bersifat hayatun. Apakah hukum dah? Kalau soalan tanya apakah hukum mempercayai Allah itu bersifat dengan hayatun? Jawapannya adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Wajib di sini wajib syarak. Wajib syarak dengan makna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala, diberi ganjaran pahala jika membuatnya. Maknanya kalau kita percaya dengan sifat Allah hayatun, maka kita diberi pahala. Dan jika kita tak percaya, dijanji seksa di akhirat nanti. Itu dimaksudkan wajib pada syarak. Jadi Allah hidup tanpa permulaan dan pengakhiran. Allah hidup tidak perlu kepada perantaraan seperti roh, jasad, cahaya dan udara. Tetapi kita manusia
hidup kena ada roh. Kalau tak ada roh dipanggil orang mati. Kita manusia hidup dengan roh. Roh yang Allah Ta'ala letak di jasad kita. Jadi kita hidup dengan roh. Kalau tak ada roh dipanggil orang mati. Maka jasad kita pun matilah. Sebab roh tak ada. Tengok macam orang mati kan, roh dia keluar. Roh dia keluar. Jadi bila roh dia keluar, maka dia dipanggil mati. Tak dipanggil hidup lah. Sebab kita manusia ni ataupun binatang hidup dengan roh. Hidup dengan roh. Maknanya hidup dengan perantaraan. Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup tu dengan sifat perhidup yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jasad. Allah Ta'ala tak hidup dengan jasad. Maknanya Allah Ta'ala tu tidak ada jasad. Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan berketul, bukan berjasad, bukan bertongkol. Zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Zat kita berjasad, berketul, bertubuh. Zat Allah Ta'ala tidak macam tu. Tidak macam tu. Dan cahaya dan udara. Jadi Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala hidup tu dengan sifat perhidup. Bukan dengan roh, bukan dengan jasad, bukan dengan cahaya dan udara. Allah Ta'ala hidup dengan sifat dia. Sifat apa? Sifat perhidup. Sifat tu ada di zat Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, kalau ada soalan tanya, mana dia dalil? Apakah dalil yang kata Allah Ta'ala bersifat dengan ayatun? Mana ada dalil? Mana ada bukti yang kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ayatun? Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, tidak ada Tuhan. Tuhan kata sendiri dalam Quran ni, tidak ada Tuhan. Tidak ada jenis Tuhan yang berhak dan layak disembah melainkan Allah sahaja yang hidup. Allah yang hidup tu dengan sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala dan kekal. Jadi Allah Ta'ala kata sendiri dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Artinya tidak ada jenis Tuhan yang layak dan berhak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja yang layak dan berhak disembah. Kemudian Allah mana? Allah yang hidup. Allah tu hidup. Hidup Allah dengan sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan kekal, yakni zat Allah Ta'ala kekal. Tidak ada binasa. Tidak ada hujung. Tidak ada mati zat Allah Ta'ala. Tidak rosak. Kita ada hujung. Ada mati. Ada binasa. Itu kita makhluk. Kemudian, dia kata di sini, beza sifat hayat Allah dengan manusia. Apakah perbezaan sifat hayat? Sifat hayat Allah dengan sifat hayat manusia. Apakah perbezaan? Okey, yang pertama perbezaannya. Sifat hayat Allah tidak ada permulaan dan pengakhiran. Itu yang pertama. Manakala sifat hayat manusia ada kelahiran dan ada kematian. Tu beza dia yang pertama. Yang kedua, perbezaan hayat Allah dengan hayat manusia. Hayat Allah, hidup Allah tiada dengan roh. Allah Ta'ala hidup tu bukan dengan roh. Manakala hayat manusia mesti mempunyai roh. Manusia itu hidup mesti kena ada roh. Hayat Allah Ta'ala hidup tidak dengan roh. Bukan dengan roh. Itu hayat Allah Ta'ala. Hidup Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga pula. Allah, hayat dia macam mana? Tidak mempunyai anak dan keluarga. Allah Ta'ala tu tidak ada anak, tidak ada keluarga. Manakala manusia mempunyai anak dan keluarga. Mempunyai anak, isteri dan keluarga. Itu manusia. Itu perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang keempat adalah tidak bergantung kepada perantaraan seperti udara, makanan dan cahaya. Hidup Allah tidak bergantung kepada makanan. Tidak bergantung kepada udara, cahaya dan sebagainya. Kemudian manusia pula, manusia ni bergantung kepada perantaraan udara, makanan dan cahaya untuk hidup. Jadi manusia ni kalau nak hidup kena ada udara. Nak bernafas kena ada udara. Yang kedua kena ada makanan. Yang ketiga kena ada cahaya. Yang keempat yang sampai ketiga lah kena ada cahaya. Barulah manusia tu boleh hidup. Begitu juga pokok-pokok kena ada cahaya, kena ada udara, kena ada air dan sebagainya. Kalau tak ada, tak boleh hidup. Allah Ta'ala tidak ada perantaraan. Tak perlukan makanan, tak perlukan udara, tak perlukan cahaya. Allah Ta'ala sebab apa?
Sebab Allah Ta'ala hidup dengan sifat perhidup. Bukan sifat tu kena ada roh. Bukan Allah Ta'ala hidup tu dengan roh. Dengan perantaraan makan, minum, udara, angin, cahaya dan sebagainya. Itu adalah perbezaan di antara hidup Allah dengan hidup manusia. Baik, kemudian kesan beriman dengan sifat Allah, hayat. Apakah kesannya? Bila kita ni seorang yang beriman dengan sifat Allah hayat, apakah kesannya? Apakah natijah dah kesannya? Yang pertama, memberi keyakinan bahawa semua makhluk akan binasa. Bila kita dah reti dah bab sifat hayat ataupun perbezaan di antara hidup manusia dengan hidup Allah, maka memberi keyakinan kepada kita bahawa semua manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa. Binasa kita dengan mati. Binatang mati, manusia mati, pokok tumbuh-tumbuhan pun mati dan sebagainya. Itu suatu hari nanti. Tak mati sekarang, akan mati suatu hari nanti. Sebab apa? Mati itu adalah pasti. Syarat mati adalah hidup. Syarat mati adalah hidup. Bukan syarat mati kena sakit. Kena tua tak? Syarat mati kena hidup. Bila hidup, pasti mati. Pasti mati. Yang kedua, membuat persediaan untuk mati. Bila kita dah sedar, kata kita ni sebagai manusia akan mati, sebab beza dah, Allah Ta'ala tak mati. Kita mati dan akan mati, maka kita akan membuat persediaan dari segi amalan dan ilmu dan sebagainya. Dan kita, yang mana kita sedar, kita ni akan mati. Akan masuk dalam alam barzah. Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Bila kita yakin macam tu, kita akan buat persediaan dengan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kesan beriman dengan sifat ayat adalah kita tidak mudah sombong. Kita ni tak jadi sombong. Sebab kita ni sedar diri. Sebab kita ni sedar diri bahawa suatu hari nanti kita akan mati juga. Hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, harta banyak mana pun, kita akan tinggal semua tu dan kita akan mati. Dan kita akan hanya membawa amalan-amalan kebajikan saja, amalan-amalan yang baik saja. Pahala sedekah, pahala semayang, pahala zakat, pahala berkata-kata yang baik, pahala membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita akan bawa yang tu. Bukan kita bawa harta. Harta kita tak bawa. Baik, habis. Kemudian akibat tidak beriman dengan sifat ayat. Tidak beriman dengan sifat ayat. Apakah akibat dia? Apakah akibat bila tak beriman dengan sifat ayat? Tu apakah akibat dia? Baik. Bila kita tidak beriman dengan sifat ayat, yang pertama sekali akibat dia, iman kita tidak mantap. Iman kita tidak mantap. Iman kita jadi lemah. Sebab apa? Sebab kita tak percaya dengan sifat ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tak beriman dengan sifat Allah ayat, iaitu kurang amalan kebaikan. Kita pun jadi kebaikan pun kita jadi kurang. Sebab apa? Sebab kita tak percaya, kita tak yakin yang Allah itu ada sifat hayat, iaitu perhidup. Itu kesannya, akibat dah. Dan yang ketiga, akibat daripada kita tidak beriman dengan sifat hayat, kita ni jadi mudah lupa diri dan sombong. Kita lupa diri. Kita tak sedar kita ni siapa. Kita jadi sombong. Kita mudah lupa diri. Sebab kita tak sedar kita ni dari mana, sedang berada di mana dan akan pergi ke mana. Itu kita tak sedar. Baik. Itu ada berkaitan bersifat-sifat hayat. Sifat-sifat hayat. Sifat perhidup yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian habis bab akidah, kita masuk pula bahagian ibadah. Bahagian ibadah, muka surat. Bahagian ibadah, muka surat berapa? Tengok. Muka surat 75. Bahagian ibadah, muka surat 75. Tengoklah, muka surat 75. Baik, tajuk dia adalah solat jenazah. Bahagian ibadah, tajuknya adalah solat jenazah. Baik. Yang pertama, apakah, kalau ada soalan tanya, apakah pengertian solat jenazah?
Yang kata solat jenazah ni apa dia? Solat jenazah kan. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Jadi yang kata solat jenazah ini adalah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup. Dilakukan tu kepada siapa? Kepada jenazah. Ke atas jenazah orang Islam. Bukan jenazah orang kafir. Jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Jadi jenazah itu adalah mayat yang berada dalam keranda. Itu dipanggil jenazah. Kalau mayat tu dibawa keluar, dia tak panggil jenazah, dipanggil mayat. Bila mayat tu berada di dalam usungan, dipanggil jenazah. Jadi solat jenazah itu dilakukan ke atas jenazah tersebutlah. Yang mana jenazah itu ataupun mayat itu adalah orang Islam yang meninggal dunia. Itu solat jenazah. Baik, jika ada soalan, bertanya apakah hukum solat jenazah? Kita nak jawab apa? Jawapannya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Maknanya memadai. Solat itu hanya sekelompok sahaja. Contohnya dalam taman kita tu ada 1,000 orang. Ada 1,000 orang penduduk di situ. Hanya memadai beberapa orang sahaja yang melakukan solat jenazah tersebut. Tu fardu kifayah. Kalau semua tak ada langsung yang solat jenazah, sedangkan jenazah ada, maka berdosa habis satu taman, satu penduduk tu. Itu dimaksudkan dengan solat jenazah tu hukum dia. Baik, jadi hukum dia fardu kifayah. Wajib ke atas orang ramai. Bukannya wajib ke atas individu. Kalau wajib ke atas individu dipanggil fardu ain. Kalau fardu kifayah wajib ke atas orang ramai. Tetapi dia kata memadai, dilakukan oleh sebahagian orang sahaja. Maknanya memadai, cukup dah sekadar ada beberapa orang sahaja yang melakukan solat jenazah tersebut. Bukan fardu ke atas tiap-tiap orang. Kalau fardu ke atas tiap-tiap orang dipanggil fardu ain. Tu beza dah. Jadi bila dalam taman kita kalau ada 1,000 penduduk, yang buat solat jenazah hanya 5 orang. Maka yang lain tu terlepaslah dosa. Sebabkan 5 orang yang melakukan solat jenazah tadi. Baik. Malam ni tak tahulah. Pekat tak ada habis pergi mana balik kampung kot. Baik, dia lupa dah kata tuition hari Khamis ni. Tuition hari Khamis dan hari Jumaat dia lupa dah. Baik, yang ketiga dalil solat jenazah. Mana ada dalil? Mana ada dalil kata ada solat jenazah tu. Mana ada dalil? Nabi kata sallu ala mautakum bil laili wan nahar. Tu Nabi kata dalam riwayat Ibnu Majah, dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Artinya sembahyanglah kamu ke atas orang yang mati di kalangan kamu, ini orang Islam lah, pada malam hari atau siang. Jika berlaku kematian itu pada malam, maka sembahyang malam. Jika berlaku pada siang, kematian itu, maka sembahyang siang. Ataupun berlaku kematian dah petang lah, boleh sembahyang malam. Baik. Yang penting sembahyang. Ada sembahyang jenazah tersebut. Baik, tu dalil kata ada solat jenazah. Nabi kata sendiri, sallu ala mautakum bil laili wan nahar. Sembahyanglah oleh kamu ke atas jenazah orang-orang yang mati di kalangan kamu pada malam hari dan siang hari. Baik, kemudian rukun solat jenazah. Jadi solat biasa kita ni pun ada rukun dia. Rukun solat jenazah pun ada rukun dia. Rukun ni perkara yang mesti ada, perkara yang wajib ada dalam solat jenazah tersebut. Yang pertama apa dia? Yang pertama solat jenazah tu mesti kena ada niat. Kita kena ada niat dalam solat jenazah tersebut. Niat solat jenazah. Kalau tak ada niat maka tidak sah solat jenazah kita. Yang kedua berdiri betul. Kena berdiri betul barulah sah. Barulah sah solat jenazah kita. Dan yang ketiga kena ada 4 takbir, 4 kali takbir sebab apa? Solat jenazah ni dia tidak ada rakaat. Dia tidak ada sujud. Sebab ada juga yang berlaku ada juga yang berlaku, saya tengok dulu dalam video orang solat jenazah untuk orang Covid ni. Mereka yang pakai tu pakai tu kan, plastik semua tu.
pelindung daripada kita tu. Dia pergi rokok. Dia pergi rokok mungkin mungkin dia tak faham. Dia tak faham berkaitan solat jenazah. Jadi solat jenazah tidak ada rokok. Tidak ada rokok lah. Kalau solat biasa dah. Sebab tu solat jenazah kena duduk rapat-rapat sebab dia tidak ada rokok. Kalau ada rokok macam mana nak rokok rapat-rapat? Tak boleh. Jadi solat jenazah ada 4 takbir saja, tidak ada rokok. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Solat jenazah juga ada bacaan wajib surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, dalam solat jenazah ada bersolawat ke atas Nabi, kena ada solawat. Itu rukun, kena ada solawat ke atas Nabi. Kalau tak selawat maka tak sah solat jenazah kita. Yang keenam, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah, kita kena ada doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling kurang macam itulah bagi jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu jenazah perempuan. Baik, kemudian yang terakhir kena ada salam, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Itu wajib. Baik. Kemudian bagi salam belah kiri . Dan kemudian syarat-syarat jenazah. Syarat-syarat jenazah yang disembahyangkan. Ada syarat dia. Yang pertama, jenazah tu bukan mati syahid. Jenazah yang kita nak sembahyang tu bukanlah orang yang mati syahid. Mati syahid ni adalah mati kerana berperang di jalan Allah. Tu. Kalau jenazah tu mati syahid ataupun mati berperang di jalan Allah, maka tidak boleh disembahyangkan. Haram kita sembahyangkan orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, jenazah ialah orang Islam, seorang Islam. Jenazah mestilah orang Islam. Kalau orang kafir tak boleh. Orang kafir tak boleh. Kita solat jenazah kat atas dia tak boleh sebab dia kafir. Macam mana? Dia kena serah pada orang-orang kafir mereka lah, geng-geng mereka lah. Masyarakat orang kafir tu lah. Nak buat macam mana? Nak bakar ke, nak apa ke? Bagi orang Islam tak boleh sembahyang ke atas jenazah orang kafir. Dan yang ketiga, sudah dimandikan dan dikafankan. Tu syarat dah. Lepas dimandikan, lepas dikafankan, barulah boleh disembahyangkan ke atas jenazah tersebut. Itu yang ketiga. Baik. Habis. Baik, jadi malam ni kita sudah awal sikit. Sebab tak ramai lah, ada seorang ya. Yang lain tak tahu pergi mana. Baik. Kemudian kafiat. Kafiat ni ataupun cara solat jenazah. Jadi kita ni nak solat jenazah, dia ada cara dah, bukan boleh mentam ikut dan tu. Pastikan kita tahu cara dah. Sebab apa? Sebab ahli keluarga kita pun akan meninggal satu hari nanti. Dan kita sebagai ahli keluarga tersebut mestilah kena tahu cara nak solat jenazah. Baik. Kemudian, kafiat ataupun cara solat jenazah. Yang pertama, sunat dilakukan secara berjemaah. Solat jenazah ni sunat dilakukan secara berjemaah. Sunat dilakukan beramai-ramai. Jemaah tu maknanya ramai lah. 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Kalau seorang tu tak sunat. Sembahyang jenazah ni kalau sembahyang seorang-seorang tu tak disunatkan. Disunatkan sembahyang ramai-ramai. 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Secara berjemaah. Dan sah dilakukan bersendirian. Kalau kita sembahyang seorang, sah tak jenazah ni? Solat jenazah? Sah. Tapi sunat sembahyang ramai-ramai. Jaranglah kita tengok orang sembahyang jenazah ni sembahyang seorang-seorang. Kan? Baik. Kemudian, solat jenazah tidak mempunyai rokok dan sujud. Solat jenazah ni dia tidak ada rokok, dia tidak ada sujud. Baik. Dan rakaat solat digantikan dengan 4 kali takbir. Jadi solat jenazah ni tidak ada rokok, tidak ada sujud. Jadi dia ada 4 takbir. 4 takbir menggantikan rakaat. Rakaat. Maknanya solat jenazah tidak ada rokok. Dia ada 4 takbir saja. Kemudian
Syarat sah solat jenazah sama seperti solat biasa tu syarat dia. Macam sembahyang biasa lah. Macam sembahyang. Kita tengok balik. Syarat solat biasa macam mana? Yang tu lah syarat sah solat jenazah juga. Sama lah. Sama. Kita tengok balik. Seterusnya perkara yang membatalkan solat jenazah sama seperti perkara-perkara yang membatalkan solat biasa. Yang ni pun sama juga. Kalau kita buat perkara tu boleh membatalkan solat jenazah kita. Sama macam solat biasa lah. Sama. Baik. Kemudian seterusnya berikut ialah cara solat jenazah. Berikut adalah cara macam mana kita nak sembahyang jenazah. Yang pertama kena berdiri bagi yang berupaya. Yang mampu kena berdiri. Yang ada upaya boleh berdiri, kena berdiri. Duduk. Tu yang pertama. Yang kedua, takbir pertama. Iaitu dipanggil takbiratul ihram. Disertai dengan niat. Lafaz niat dia macam mana? Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 kali takbir mengikut imam. Kalau dia makmum, kalau dia imam, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kalau tu mayat lelaki, jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, kena tukar. Usalli ala hadhil mayyitah. Mayyitah. Kena itu. Jangan kata mayyit. Kalau mayyit tu lelaki. Jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, hadhil mayyitah. Tukar dia punya domir tu. Kalau hadha untuk lelaki. Kalau perempuan, hadhihi. Kalau lelaki, mayyit. Kalau perempuan, mayyitah. Tu kena tukar. Yang lain sama. Arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 kali takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib baca dalam solat jenazah wajib. Siapa tak baca, maka tidak sah solat jenazahnya. Yang keempat, takbir yang kedua. Lepas takbir ihram, lepas kita baca Al-Fatihah tu, dia ada takbir yang kedua. Kemudian kita baca apa? Selawat ke atas Nabi. Paling kurang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling kurang. Kalau nak seeloknya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Macam tahiyat akhir tu lah. Baca macam selawat tahiyat akhir tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu paling elok macam itulah. Paling kurang pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu paling kurang. Tu nak kata sama-sama tu pada takbir yang kedua. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat yang tadi ni. Tu kena retilah. Ni kita sembahyang jenazah pun tak reti. Yang kelima, takbir yang ketiga dan berdoa untuk mayat. Dipanggil rukun. Kalau jenazah lelaki, selepas daripada takbir yang ketiga, kita baca doa. Baca apa? Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Tu kalau jenazah perempuan lah. Tu paling kurang. Kemudian yang keenam, takbir yang keempat. Takbir yang keempat, takbir yang terakhir lah. Selepas takbir yang keempat, sunat juga membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau jenazah lelaki. Allahumma la tahrimna ajrahu. Wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana walahu. Tu doa bagi jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha. Wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Tu jenazah perempuan. Baik. Jadi saya rasa untuk malam ni sekadar ini dulu. Sebab ramai yang tak masuk lah. Ada seorang tu lah. InsyaAllah malam esok kita sambung balik pada tajuk dia perkara yang sunat dilakukan ketika solat jenazah. Baik. Untuk malam esok ibadah muka surat 77. Baik, kemudian
Akidah pula. Akidah muka surat 31 masuk tajuk yang baru, iaitu sifat wajib bagi Rasul lah, insyaAllah. Baik, sehingga kita bertemu lagi pada malam esok insyaAllah. Mudah-mudahan malam esok ramai lah. Malam ni tak ramai ni. Di mana habis tu tak tahu lah kan. Mudah-mudahan malam esok ramai. Malam esok kita mula awal sikit. Pukul 8.15 insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan yang tengok live ni faham. InsyaAllah dan boleh jawab dalam peperiksaan nanti insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.